Alam semesta sentiasa berkembang, tidak berkesudahan dihiasi dengan jutaan entiti kosmik yang menarik, pelik, indah dan menakjubkan. Bulan-bulan yang aneh, asteroid yang sentiasa membuatkan jantung kita berdegup kencang, planet yang menentang hukum fizik, bintang dari semua peringkat umur, warna dan saiz serta galaksi-galaksi yang menakjubkan. Lohong hitam yang bingkas mencari mangsa melentur ruang dan masa secara misteri namun mengagumkan. Nebula, supernova, kuasa, letusan sinar gamma. Subhanallah. Itu baru teaser. Ya, banyak lagi entiti dan jasad angkasa di luar sana. Trilion dan trilion entiti kosmik yang menghiasi indah ufuk kosmik ini menyumbang sangat sedikit kepada komposit keseluruhan alam semesta ini. Hanya 5% sahaja. Pelik kan? Tapi benar. Dan secara semula jadi, sekarang sudah tentu anda akan tertanya-tanya, apakah jirim yang membentuk sebahagian besar alam semesta kita? Apakah itu jirim gelap? Dan apakah itu tenaga gelap? Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Semua yang kita tahu di alam semesta terdiri daripada atom dan lebih khusus lagi zarah seperti proton, neutron dan elektron. Jirim biasa terdiri daripada zarah ini yang boleh dikategorikan dalam salah satu daripada 3 dasar asas: quark, boson dan lepton, serta konsep bertentangannya iaitu anti-jirim, anti-quark dan anti-lepton. Dalam fizik, zarah quark adalah salah satu hadron dari 2 juzuk asas jirim, di mana satu lagi ialah lepton. Quark merupakan satu-satunya zarah asas yang berinteraksi melalui kesemua 4 daya asas. Quark mempunyai 6 perisa: up, down, strange, charm, bottom dan top. Ibarat makan nasi Arab Chef Amar. Semua perisa dia. Sebenarnya apa yang Astrolab maksudkan sebagai perisa di sini bukan perisa seperti makanan ya. Perisa unik ini digunakan untuk menerangkan sifat fizikal yang berbeza dan cara zarah berinteraksi. Lepton pula dikategorikan berdasarkan sifat susutannya. Begitu juga boson adalah daya yang membawa zarah yang berkaitan dengan 4 daya asas alam semesta, iaitu daya lemah dan kuat, daya kuasa elektromagnet dan daya graviti. Model standard fizik memberi kita pandangan dalaman pada dunia kuantum dan juga menerangkan bagaimana daya yang mengawal zarah ini berinteraksi antara satu sama lain. Satu interaksi sedemikian ialah kesan realistik foto. Satu fenomena berkaitan fizik di mana atom yang menyerap sinaran elektromagnet memuncak pada keadaan tenaga yang lebih tinggi dan kemudian bergerak pada keadaan kurang bertenaga dan mengeluarkan foton. Tetapi apa yang berlaku apabila mereka tidak memancarkan foton atau dikesan oleh peralatan saintifik? Ini adalah masalah yang telah cuba dirungkai oleh saintis selama bertahun-tahun bagi membongkar zarah yang boleh dilihat dan boleh dikesan. Perkara menjadi pelik sedikit apabila kajian fizik mendapati wujud partikel lain, akan tetapi ia tidak kelihatan pada kita secara kasar. Zarah yang tidak memancarkan, memantulkan atau menyerap sinaran elektromagnet boleh ditakrifkan sebagai jirim gelap. Nampaknya, jirim gelap adalah sebab mengapa galaksi dan pembentukan galaksi lain mungkin kelihatan seperti apa yang kita lihat hari ini. Dark matter atau jirim gelap juga menyatukan gugusan galaksi, menghalangnya daripada melontar dan berpusing keluar dari bentuk jutaan tahun lalu. Tetapi bagaimana kita begitu yakin tentang peranan dark matter dalam alam semesta sedangkan kita tidak pasti di mana dan apakah benda tersebut? Seperti yang selalu dilakukan saintis dengan menjalankan eksperimen dan mencerap galaksi. Mereka mendapat tahu bahawa kelompok bintang-bintang ini memerlukan lebih banyak jisim untuk mengekalkan rupa bentuk mereka. Galaksi secara asasnya bersifat sangat tebal. Apabila kita melihat sistem lain dengan teleskop, kita akan dapati bahawa hukum Kepler tentang pergerakan planet serta graviti tidak selari sepenuhnya seperti yang ditetapkan oleh hukum fizik. Jirim-jirim yang kita lihat turut mencakupi jirim gelap tambahan ini. Kita tidak dapat melihatnya tetapi keberadaannya dapat dikaji. Ini bermakna graviti mempengaruhi jirim normal dan gelap. Para saintis berpendapat jirim gelap dapat diterangkan sebagai zarah berjisim besar yang berinteraksi secara lemah di alam semesta. Zarah yang berat dan perlahan ini akan menjelaskan penggumpalan galaksi dan sistem gugusan galaksi yang kita perhatikan. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, ahli astronomi melihat kesan graviti
yang menunjukkan bahawa terdapat bentuk jirim pada kualiti yang lebih tinggi daripada apa yang diperhatikan. Para saintis telah menganggarkan alam semesta terdiri daripada 71.4% tenaga gelap, 24% jirim gelap dan segala-galanya seperti atom hanya menyumbang kepada 4.6%. Semua yang kita lihat di sini, menyentuh dan berinteraksi adalah kurang daripada 5% daripada apa yang kita tahu di luar sana. Ini adalah sangat menakjubkan. Jirim gelap juga merupakan punca lenturan cahaya akibat graviti. Walaupun ketiadaan entiti kosmik untuk menyebabkan graviti microlensing, apabila jirim gelap berinteraksi dengan graviti, anda akhirnya akan melihat objek di tempat yang berbeza di langit berbanding dengan tempat mereka yang sebenarnya. Ini berlaku kerana jisim membengkok dan malah melindingkan fabrik ruang masa. Ini membengkokkan laluan di mana cahaya bergerak, menghasilkan paparan bintang di tempat yang berbeza apabila anda melihat melalui teleskop. Ia seolah-olah memberi gambaran. Jirim gelap cuba memberi petunjuk tentang keberadaannya. Saintis telah memikirkan tentang 3 cara berbeza untuk cari zarah jirim gelap. Menggunakan satelit bumi untuk mengesan pelanggaran zarah, menggunakan teknik pengesanan di makmal dan menggunakan pemuncut zarah untuk cuba mencipta jirim gelap. Saintis telah memikirkan tentang zarah yang lebih biasa dan bagaimana ia boleh bertanggungjawab untuk jirim gelap. Neutrinos merupakan sejenis zarah yang tidak berinteraksi dengan cahaya. Walau bagaimanapun, ia mempunyai terlalu banyak tenaga dan kuantiti jisim yang kecil untuk dikategorikan sebagai gelap. Jirim gelap mungkin terdiri daripada jenis zarah yang berbeza dan baru yang belum ditemui lagi. Terdapat juga kemungkinan bahawa jirim gelap berasal dari alam semesta dalam dimensi yang berasingan, bergabung dengan alam semesta kita dan menjejaskan objek dengan jisim yang sepatutnya kita dapat perhatikan dan kesan. Mungkin melihat tenaga gelap boleh membantu kita memahami jirim gelap dengan lebih baik juga. Sebenarnya tak semestinya. Pada tahun 1929, Edwin Hubble mendapati bahawa alam semesta mengembang. Saintis menjangkakan pengembangan itu bersifat perlahan disebabkan oleh daya graviti. Tanpa penemuan Hubble, teleskop angkasa mungkin tidak akan menjadi realiti. Teleskop angkasa Hubble memberi inspirasi dalam mengukur kadar pengembangan alam semesta. Para saintis sebenarnya telah mencipta cara yang bijak untuk mengira kadar ini dengan betul. Mereka tahu supernova jenis 1A ialah sejenis objek bintang yang memancarkan nilai kecerahan tetap semasa letusannya. Jadi, saintis menggunakan data ini untuk kelebihan mereka dengan mengukur kecerahan dan mengira jarak mereka. Disebabkan oleh pengembangan alam semesta, panjang gelombang cahaya yang bergerak pada kita kini terbentang. Ini dikenali sebagai anjakan merah kosmologi. Menggunakan data supernova kemudiannya akan membolehkan mereka mengukur anjakan merah yang telah berlaku dari titik cahaya supernova. Mereka boleh menggunakan maklumat ini untuk mengukur anjakan merah berkaitan dengan pengembangan alam. Para saintis menjangkakan eksperimen untuk membawa balik data yang akan menunjukkan pengembangan semakin perlahan, tetapi hasilnya mengejutkan. Mereka menyedari bahawa galaksi bukan sahaja bergerak menjauhi kita, tetapi semakin memecut. Sekarang, apakah yang akan menyebabkan galaksi ini bergerak pantas? Sebelum kita mendapat jawapan kepada soalan itu, mari kita bercakap tentang tenaga. Daripada tanggapan dan pemahaman hukum keabadian tenaga, kita tahu bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Zarah-zarah aktif dan sentiasa mempunyai tenaga walaupun dalam jumlah yang sangat kecil. Mereka sentiasa bergerak atau bergetar dan mengembara masuk dan keluar dari sesuatu keberadaan pada kadar yang berubah-ubah. Penglihatan manusia sebenarnya sangat terhad. Mata manusia boleh mengesan panjang gelombang antara 380 dan 700 nanometer. Inilah yang kita rujuk sebagai cahaya tampak. Sinaran cahaya atau elektromagnet mempunyai spektrum panjang gelombang yang luas yang boleh kita kesan dengan mata kasar atau instrumentasi saintifik. Manusia hanya boleh memerhati sebahagian kecil daripada spektrum. Ini disebabkan oleh faktor biologi. Tiap warna yang kita tahu mempunyai panjang gelombang yang berbeza yang dikaitkan dengannya. Warna ungu mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek berbanding merah yang paling panjang. Warna objek membolehkan kita memahami pelbagai aspek komposisinya, seperti bahan kimia atau suhu. Bunga api misalnya mengeluarkan warna yang berbeza kerana ia menggunakan pelbagai jenis logam. Bintang dan objek lain di angkasa boleh berwarna biru atau merah yang memberitahu kita tentang betapa panas atau sejuknya permukaan sesuatu jasad. Tetapi panjang gelombang mereka juga boleh berubah dan memberitahu kita betapa jauhnya mereka dari kita berbanding sebelum ini.
Jika alam semesta hanya terdiri daripada jirim biasa dan daya yang kita berinteraksi setiap hari, segala-galanya di angkasa lepas akan terbahagi sama rata dan perlahan dari segi kelajuan pengembangannya. Tetapi jelas bukan itu yang berlaku. 2/3 daripada semua tenaga di sekeliling kita terdiri dari daya anti-graviti yang tidak dapat kita lihat maupun ukur. Ini bukan tenaga biasa. Ini adalah tenaga gelap. Para saintis telah menghasilkan teori dan penjelasan alternatif untuk jirim gelap dan tenaga gelap. Einstein menyangka terdapat pemala kosmologi. Ada yang mencadangkan bahawa kita semua terapung dalam bendalih angkasa ini di mana kita tidak dapat melihatnya secara langsung. Mungkin teori graviti Einstein perlu diperbaiki dan graviti sebenarnya adalah konsep menyeluruh yang merangkumi penjelasan logik untuk pengembangan yang semakin pantas ini. Atau mungkin kita sedang bersilang dengan laluan alam semesta lain dan tidak dapat melihatnya kerana kita terhad kepada 3 dimensi fizikal dan dimensi temporal kita. Mungkin terdapat banyak dimensi yang semuanya memainkan peranan dalam fenomena saintifik aneh yang kita hadapi di alam semesta. Mudah-mudahan semua misi dan teleskop NASA semasa dan akan datang akan memberi kita beberapa jawapan tidak lama lagi. Kita hidup dalam alam semesta yang misteri, dan rasa ingin tahu manusia akan membimbing kita kepada jawapan pada soalan-soalan ini. Kita akan sering tertanya-tanya tentang semua perkara aneh yang berlaku di sekeliling kita. Adakah anda mempunyai sebarang pendapat mengenai alam semesta kita? Nyatakan komen anda, jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolek signing off from space.